Kembali lagi dalam podcast Meh Dengar Jap edisi Jelajah Media Digital Johor. Untuk kali ini kita bawakan daerah yang cukup terkenal dengan sektor agropertanian. Especially kalau setiap tahun tu dia ada festival durian Segamat. Alamak, kantoi daerah Segamat. Terima kasih kerana bersama dengan kami. Jangan lupa untuk terus beri sokongan, subscribe dan juga follow platform YouTube Media Digital Johor dan juga Spotify serta platform media sosial kami di Facebook, Instagram, Twitter ataupun aplikasi X dan juga TikTok. Baik, Farah, hari ini kita ada siapa? Okey, hari ini bersama-sama kita dalam podcast Meh Dengar Jap, kita bawakan Pegawai Daerah Segamat Tuan Muhammad Masni bin Wakiman dan Setiausaha Majlis Perbandaran Segamat Tuan Muhammad Fazli bin Muhammad Yusof. Apa khabar semua? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah sihat. Segamat okey ya? Baik, alhamdulillah. Masihlah Farah. Dengan cerita Segamat banyak program tahun ni. So, Segamat saya tertekan kerana orang asyik tanya durian. Mujurlah durian pun dah nak habis musimnya. Cik Fazli, pakaian lain macam ni ada wali matul urus ke macam mana? Lah. Kita ni hari kambing ni kan. Kita meraikan lah. Okey. Cik Tuan Fazli sendiri penggemar durian? Dah 4 tahun kat Segamat ni, setakat ni inilah hasil dia. Tuan Dio pun sama kan? Saya terus terang, saya sebelum saya jadi pegawai daerah Segamat, bermula pada Februari tahun lepas, saya pernah menjadi pentadbir tanah daerah Segamat dan yang di-Pertua Majlis Perbandaran Segamat daripada 2016 hingga 2019. Sampai saya dah jemu makan durian. Alamak, jarang-jarang nak jumpa orang sebab masa tu 3 tahun terlalu banyak makan durian. Bila jadi DO dah 2-3 biji dah cukup lah. Itu penangan durian Segamat. Cuma kita tak sempat nak ajak Meh dengar kejap Tuan Dio. Kita pergi kat festival durian. Ayolah. Tak apa, tahun depan dia lagi. Frozen punya ada ke? Frozen punya memang ada tapi dia tak sedap, sama. tak fresh. Kurang tapi okey juga. Lagi-lagi kalau free kan. Betul. Alamak. Jadi mungkin Tuan Masni boleh ceritakan sikit latar belakang sebelum bagaimana boleh bergelar seorang pegawai daerah. Okey, macam saya sebutkan tadi Segamat ni dengan saya dah macam agak sinonim walaupun saya sebenarnya orang JB, orang JB. Bukan Segamat. Mana tak ada orang Segamat muka macam saya sebenarnya. Jadi saya dah bekerja sebagai pentadbir tanah yang di-Pertua Majlis Perbandaran Segamat lebih kurang 3 tahun. Balik kerja di Johor Bahru selama 3 tahun. Kemudian 2023 saya diarahkan untuk menjadi pegawai daerah Segamat. Tapi saya telah bekerja sejak daripada tahun 2000 lah. Jadi bila saya dah bekerja di ketiga-tiga pejabat utama di Segamat ni, saya rasa macam Segamat tu macam feel at home untuk saya lah. Kalau Tuan Muhammad Fazli boleh kongsi sikit latar belakang asal mana? Okey, saya pun kalau ikut bukan asal Segamat lah. Tapi dah 4 tahun berkhidmat di Segamat. Yang ini ofis kedua di daerah Segamat lah. Sebagaimana Tuan Dio sebelum ni pernah juga duduk di pejabat daerah sebagai kado. Ingat dapat tukarlah keluar di Segamat, dah duduk 3 tahun 4 tahun kan. Rupanya rezeki masih lagi dekat Segamat. Dah sebatilah rasanya dengan Segamat. Jadi Tuan Masni mungkin boleh ceritakan sedikit kepada para penonton dan juga pendengar sejarah dan juga asal usul daerah Segamat. Ada yang kata dia asalnya ada kisah-kisah hikayat lama yang kata orang lama datanglah, dia minum air, lepas tu dia kata air ni segar amat. Kemudian lama-lama jadi Segamat. Mungkin ada cerita lain? Okey, sebenarnya cerita ni ketika saya mula-mula bekerja di Segamat pun memang saya tertanya kan. Sebab saya lihat tengok orang sebut segar amat kan. Saya kata segar amat ni Segamat ada kaitan ke? Rupanya dalam sejarah dulu ketika kisah-kisah lama lah, bendahara Tepok dengan pengikut Sultan Ahmad yang melarikan diri daripada penjajah, katanya rombongan ni lah rehat-rehat di tepi sungai rehat masuk santai. Masa tu tak ada R&R lah, dia rehat dekat tepi sungai tu di Segamat lah. Kemudian penat, rehat, haus, jadi bendahara Tepok ni dia arahkanlah salah seorang kru rombongan pengikut Sultan Ahmad ambil air sungai nak minum. Masa tu tak ada pencemaran, kelang pun tak ada lagi. Jadi bila minum dikatakan air tu segar. Jadi bendahara Tepok lepas minum dia kata segar amat. Air itulah Jadi daripada nama, daripada sebutan tu segar amat,
jadi segamat lah. Kalau masa tu bendara tepuk sebut amat segar mungkin jadi segamat jadi amat segar pula kan. Itulah lebih kurang daripada apa yang diceritakan oleh orang-orang lama di segamat lah. Dia bukannya ada gamat kat sana Gamat kita tak ada laut, jadi kan? gamat tak ada lah. Jadi betul. itu bohong belaka. Bohong belaka, mitos lah. Okey, kalau segamat ni kita tahu subur dah. Kalau durian banyak tu mesti subur lah kan. Dia kaya dengan hasil tanaman dan juga peternakan. Sampai ada yang cakap segamat ni syurga pertanian. Jadi ada tak impian nak jadikan segamat ni sebagai pusat tarikan agro pelancongan? Okey, tak apa, saya ingat ini memang pun dah sinonim dengan segamat. Cik Fazli pun boleh tambah-tambah jugalah. Sebab tu segamat ni digelarkan apa? Agriculture powerhouse. Bukan senang-senang nak diberi julukan powerhouse. Memang tak dinafikan segamat ni memang daerah pertanian yang memang terkenal. Bukan setakat dengan durian sajalah. Tapi kalau awak berdua pergi segamat pun nampak ladang sawit yang banyak. Betul. Getah pun ada. Kadang-kadang orang-orang budak muda sekarang ni nampak pokok getah pun excited. Tak pernah nampak. Memang ada pokok getah. Kadang TNB pun dah macam pokok getah dah kalau kat kawasan kampung-kampung. Dan selain pada pertanian, ternakan, aquaculture pun memang ada. Sebab kita pun ada usaha-usaha untuk meningkatkan lagi daerah segamat ni supaya sesuai dengan gelaran dia Agriculture Powerhouse. Kita ada agromik kan Fazli? Agromik mungkin Fazli, Cik Fazli dulu terlibat juga dengan agromik. Mungkin boleh share sikit Fazli. Okey, untuk agromik ni actually kita pejabat daerah kita bekerjasama dengan agensi lain lah. Seperti Jabatan Pertanian, Jabatan Veterina. So keseluruhan kawasan lebih kurang 60 ekar. Saya ingat kita pecahkan setiap 5 ekar untuk satu pengusaha. Dan setakat ni kita dah ada pelbagai tanaman, ternakan dan juga yang terbaru kita ada program cili Tuan Leo itu kita kerjasama dengan ECR. So dalam masa yang sama selain meningkatkan hasil dekat pertanian di Segamat, hasil tanaman pemakanan, kita juga bersama dengan pejabat daerah, majlis perbandaran dengan juga pihak ECR kita dapat tingkatkan ekonomi penduduk setempat. Yang mana program tersebut sedang berlangsung dan mungkin ada penambahan lagi Tuan Leo. Izinkan saya nak menambah tentang bila Cik Fazli sebut tentang cili vertigasi cili di bawah ECR koridor Pantai Timur. Segamat sekarang kita ada 5 ekar vertigasi cili dan insya-Allah kita akan tambah lagi lebih kurang 50 ekar lagi nak tanam cili dekat Segamat vertigasi cili. Jadi kepada penggemar-penggemar cili jangan risau, insya-Allah supply untuk cili di Johor akan banyak keluar datang dari Segamat. Saya tak pastilah macam-macam cili ada jalapeno ke habanero ke cili padi ke, tapi akan dilaksanakan sebagai salah satu inisiatif untuk menjadikan Segamat ni agriculture powerhouse. Di samping cili ni bukan setakat untuk production, tapi kita nak membantu golongan-golongan B40 bekerja dan dapat meningkatkan pendapatan mereka. Itu dia punya outcome yang saya ingat yang Amat Berhormat Menteri Besar kita sini dah maklum dan beliau sangat excited dengan perkembangan inilah. Sebab dia secara tak langsung menyokong hasrat kita negeri Johor untuk jadi peneraju security makanan negara. Tapi nak tanyalah, Imran tahan pedas tak? Orang Johor dia suam-suam pedas sikit lah kan. Kalau Farah mungkin 1/10. Tak tahu kalau dia penggemar ayam kepuk ke apa. Kalau lidah Jawa mesti tahan pedas ya Tuan Leo. Lebih kurang gitulah. Surprisingly Tuan Leo, kita pernah juga jumpa dengan company yang membantu untuk agromik ni. Cili ni sebenarnya dia orang ada buat produk minyak wangi juga Tuan Leo. Ya betul. Saya pernah cuba try test minyak wangi yang alamak pedas lah bau. Pedas. Orang yang bau pun panas hati. Tak, tapi itu menunjukkan orang kata apa ni, by product daripada cili pun boleh buat perfume. EDP lagi ni. Wow. Macam-macam ada kat Segamat. Macam-macam ada. Jadi di peringkat PBT sendiri ada macam mana? Ada kerjasama dengan pejabat daerah ke untuk perkasakan lagi program agro pelancongan di Johor? Itu sudah tentulah Imran kita pejabat daerah, Tuan Leo sebagai pentadbir cukup peringkat daerah, kita di Majlis Perbandaran ni kita sebagai agensi yang menyokong lah setiap apa yang dilaksanakan baik di peringkat negeri dan juga di peringkat daerah. Jadi kita dari segi support system, dari segi infrastruktur, dari segi
pelbagai kemudahan lain lah kita sediakan. In fact dekat kawasan taman-taman pun kita galakkan komuniti-komuniti untuk buat kebun komuniti. Ini secara mini lah. Dan kita bantu dia orang juga untuk facilitate dari segi tempat dan sebagainya. Menarik. Okey, Tuan Mas ni. Dekat Segamat memang kita tahu pengusaha durian tu banyak lah. Tadi macam Imran ada cakap kita ada dekat Segamat ada festival durian, betul? Okey. Festival durian. Tadi pun masa awal-awal Cik Fazli ada sebut tentang festival durian. Baru-baru ini pun Majlis Perbandaran Segamat sendiri sebagai penganjur dan dirasmikan oleh Yang Berhormat Exco Datuk Zahari. Festival durian di mana tahun lepas pun ada buat, tahun yang buat. Cuma tahun ni nampak lebih meriah lah festival durian ni. InsyaAllah Fazli ada bajet setiap tahun boleh buat. InsyaAllah. Kita nak jadikan dia masukkan dalam kalender pelancongan. InsyaAllah. Jangan lupa kami. Sebab itulah saya lihat rakan-rakan saya kat Johor Bahru pun bila dengar festival durian sanggup datang ke Segamat untuk beli durian sana. Rasa sebab dia orang kata macam durian kat Segamat ni macam rasa lebih sedap. Tapi minta maaf saya cakap baru ni saya share gambar Musang King dengan Blackthorn. Dia orang terkejut, dia kata ini harga kayangan ni. Tapi itu bukan peniaga manipulasi, dia supply and demand. Kebetulan, tapi harga tinggi, kualiti memang tip top. Makan beberapa ulas dah mencukupi. Dia memang durian Segamat lah tu, pure Segamat. Durian Segamat ada campur-campur juga betul. Cuma saya tambah sikit lah Tuan Pagoda. Masa festival tu kita minta pengusaha untuk turunkan sedikit harga untuk kita nak lebih ramai orang dapat menikmati durian Segamat ni. Dari segi sambutan macam mana Tuan Fazli? Agak-agak berapa ribu yang datang? Alhamdulillah kita yang lepas kita buat, saya ingat untuk kali kedua yang dianjurkan oleh Majlis Perbandaran Segamat dengan Kerjasama Pejabat Daerah, 3 hari kita buat, lebih kurang pengunjung dalam 10,000 ke 8,000. Itu roughly lah. Kita pun ada juga selain daripada jualan buah-buahan, ada juga kita offer keseluruhan ada 35 kios peniaga-peniaga makanan, peniaga-peniaga yang produk-produk pertanian lain, kita tempatkan di dataran Segamat. Dia sebenarnya macam mana boleh terfikir nak buat festival durian Segamat tu? Saya ingat macam mana nak terfikir senang je. Sebab orang bila Segamat durian, bila durian Segamat. Durian Segamat. Banyak, cuma yang saya nampak mungkin Fazli perasan, walaupun durian kat Segamat ni dah banyak, tapi bila kita ada satu sesi pengunjung dapat makan durian free, walaupun tak banyak. Kita ada happy hour tu. Ada happy hour. Orang Segamat sendiri pun masih excited. Apalagi orang luar macam Farah dan Imran kalau dapat durian free kan. Jadi menunjukkan memang festival durian tu kita kena pelihara lah. Maksudnya tak boleh macam mentang-mentang kat Segamat ni durian dah biasa, kita macam anggap dia macam acuh tak acuh. So sebenarnya insyaAllah apa yang dibuat oleh daerah Segamat khususnya Majlis Perbandaran, insyaAllah dia akan attract lagi orang-orang daripada Pahang, Negeri Sembilan, Tangkak untuk datang menjayakan festival durian tu. Lepas tu baru dia boleh bandingkan durian kat Segamat dengan durian tempat sendiri. Betul. Lain tu dia. Kalau feedback kita dapat pun dia orang kata durian Segamat ke dengan durian compare durian Raup ke dengan durian Muar Tangkak ke, tak faham lah kalau yang kita sebut tu. Lain. Segamat takkan muak dengan durian dia tak jemu. Dari tadi kita cerita pasal durian aja kan. Betul saya tak cakap. Durian Segamat. Durian Segamat tak boleh nak pisahkan. Tak apa. Jadi selain pada durian ni, dengan cerita ada juga ada buah mata kucing yang sedap dekat Segamat. Dan manis, kalau nak kata manis tu, of course lah buah mata kucing tu manis. Jadi ada tak tanaman-tanaman yang lain yang sedang diusahakan dekat daerah Segamat? Okey, mata kucing tu saya tak pasti tu saya cakap. Tadi benar rare juga ni tu ada. Okey, kalau kita penat tadi Farah baru nasi berdurian kan. Kau ada buah. Kat Segamat memang macam-macam buah, antaranya betik, mangga, nangka, rambutan, tembikai. Tapi yang paling saya syok kat Segamat ni, masa saya jadi pentadbir tanah daerah Segamat tahun 2017, saya makan buah limau Bali yang kecil tu. Isi dia pink. Saya memang tak suka makan limau Bali besar yang dekat Tambun tu. Ini yang kecil yang mentah. Itu memang manis, sedap. Dia ada musim dia? Dia ada musim dia. Betul. Tapi saya tak tahu lah kalau awak berdua tak pernah tak suka makan limau Tambun yang besar kat Perak tu. Makan tu memang syok. Saya ingat dulu mantan bekas Menteri Besar kita, Datuk Khalid Nordin dulu masa lawatan di Segamat tahun 2017,
Dia makan pun dia memang rasa lain lah macam boleh habis biji. Besar gini je lah warna pink. Jadi itu something yang kita nak promotekan daripada durian. Selain daripada segamat. durian. Betul lah. Boleh kata segamat ni syurga buah-buahan lah. Bukan setakat syurga durian lah kan. Buah-buahan. Betul. Okey Tuan, kita tolak tepi dulu durian tu. Sekejap lagi kita sambung. Tak boleh. Tak terliur. Okey, nak tanya pasal ikan baung dengan udang galah. Popular juga kan dekat Segamat? Ini Fazlil bukan popular juga, terpaling lah. Terpaling. Harga kita cerita tepi lah. Ikan baung ni pun memang dia orang kata dia dengan patin macam nak kata jiran pun tak juga lah. Jiran lah. Betul. Ataupun sepupu. Ikan baung ni memang sangat terkenal di Segamat. Saya pun memang daripada dulu kalau durian tadi saya macam ada jemu sikit. Kalau baung saya sampai sekarang saya masih on saya. Ada nampak baung ni saya boleh makan. Tapi macam saya suka makan lemak cili padi kan. Dia ada satu lagi apa Wali masak pais. ikan pais ada masak macam gulai gitu kan. Tapi memang sedap. Dia dengan patin tak jauh beza lah. Tapi kepada orang yang mungkin Farah nampak macam tak makan ikan sungai kan. Cuba try test dulu pergi Segamat. Nanti Imran belanja Boleh. makan baung, insyaAllah akan sentiasa ingat. Makanan free semua sedap. Makanan free. Harga baung okey lagi. Tapi udang, saya pun suka udang galah Segamat. Dulu masa kita banjir Fazli Pesta kampung Penghulu dapat puas lah makan. Walaupun sebenarnya benih-benih udang galah ni kita baung kita lepaskan. Ada program dengan Jabatan Perikanan tuan. Ada setiap tahun ada pelepasan di sungai lah. Itu pun salah satu orang kata daya tarik ikan Segamat lah. Kawan-kawan saya daripada JB pun yang ride naik motor jauh-jauh pun singgah di Segamat cari ikan baung dan galah. Saja nak share kan. Macam udang galah ni pun kalau ikut market kalau dah masak tu lebih kurang ada RM40 aja. RM40 Tengok saiz. Saya pernah sampai satu tahap masa tu RM60 seekor. Tapi tanya dululah. Jangan makan baru tanya. Ikan baung tak berapa mahal lah. Dia berbaloi. Tapi sedap lah. Udang galah berbanding dengan harimau. InsyaAllah Imran boleh bawa. Dia tak ada musim kan? Tak ada. Tuntut Boleh. Tuntut kan. Jadi dua hidupan laut ni memang ada ikon lah kat daerah Segamat. Lepas sungai orang kita Segamat jauh. Tahu-tahu kita jauh. Dia ada satu lagi ikan nipis. Ikan lais tu. Lais tu goreng. Itu pun rare kan tu. Tak pernah dengar ikan tu. Itu sedap. Itu makan rata dengan tulang-tulang kali makan. Itu orang kata reserve lah. Dia goreng je lah ikan tu. Dia goreng je. Macam-macam ikan ada Farah. Okey Imran, ada banyak lagi sebenarnya nak tanya ni. Sekejap je. Betul. Yang pasti nanti bukan pasal durian lagi kita tolak dulu lebih. Rasanya sekejap pula sesi kali ni. Saya pun dah nak habis dah. Okey. Tapi sebelum tu apa Imran? Kita rehat dulu lah. Kita rehat dulu. Kita buat tadi dah sebut ikan baung, udang galah, durian. Dah lapor, dah kecoh dah. Tadi Tuan Dio ada bawa durian ke sikit? Hampir bawa. Hampir bawa. Nasib baik. Kalau tak kita tak boleh sambung sesi yang kedua. Okey, kita rehat dulu. Kita jumpa lagi untuk sesi yang akan datang. Terus bersama dengan kami. Jumpa lagi.